Kat Oh. YouTube apa semua tu kita buat. Farahi sekarang ada dekat Parlimen. Oh. Assalamualaikum Cik Aman. Cik Rosman. Ni kita punya bos untuk event dengan exhibition lah. Yang lain ada tak? Lila ada kenapa? Tadi dah invite dia minta dah masuk ni tapi Sekejap lah. Coming. Boleh. No problem. Tanya bos ada tak dia? Itulah tim kami sekarang merata jugalah. Ada yang Parlimen. Parlimen tu notis cepat betul. Dia bagi SST Jumaat, Isnin, Agong dah nak bertitah. Kami terus live on Isnin. Biasalah kan event macam ni kan. Parlimen you deal dengan siapa kan? Apa ni yang tim mana? I tak pernah pergi lagi. Dengan Cik Din. Orang Parlimen sana lah? Orang Parlimen. Biasa dengan Cik Din lah. Dia dah biasa, iaitu kita kena buat MCP juga. MCP dengan hantar ke vMix. vMix hantar ke YouTube. Tapi kebanyakannya feed ambil daripada RTM lah. Kalau macam PC je kita letak satu kamera, dan kita hantar terus pergi ke vMix. Banyak feed pada RTM, letak ke YouTube lah. So itu pun sampai tengah malam kadang-kadang kan. Rupanya hari ni pun malam. pukul 8. Saya dah vaksin dah 2 minggu lepas, so besok baru saya dapat kuning tu. Second dose saya dah 2 minggu lepas, tapi tak dapat lagi kuning tu. Esok baru kuning. Sekarang yang pasport kuning tu kan, sijil kuning tu. Tak cukup edah. So besok baru kuning. Hari ni dah. Saya dah vaksin dah. Lama dah. Okey. So sebab Alhamdulillah dah sudah. Sebab tu saya tak dapat masuk Parlimen ni. Parlimen kena kuning. Kena bar. Kena bar. Itulah dia. Tapi shoot pun satu. Lepas tu hari tu kena balik. Sebab dia satu dos, second dose dia baru dapat last week. Dia kena 2 dos, lepas tu kena cukup 2 minggu baru boleh masuk Parlimen. Assalamualaikum Cik Emma dengan Nurul. Assalamualaikum. Saya rasa kita boleh mula dulu lah kot. Mula lah? Okey, boleh. Boleh mula kot? Belum. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami sebenarnya tengah buat market research lah, kajian pasaran luar sana berkaitan dengan teknologi dengan apa yang sedia ada. So tujuan kami menjemput lah beberapa untuk mendapatkan input lah berkaitan dengan perkara-perkara ni lah. Maknanya orang yang pakar lah. What is the available technology out there. So kami menjemput pihak puan-puan untuk mungkin dapat berkongsi bersama kami apa yang you all boleh offer, dan mungkin kami akan bagi feedback lah jika ada keperluan berdasarkan you punya offer tu. Tengok macam mana lah kan. Tapi kami cuma nak berkongsi apa je lah sebenarnya, nak mendapatkan feedback saja. So saya perkenalkan dulu, dia ada bersama Perdana Pengarah Acara Pameran Cik Rosman. Dia tokannya. Kemudian kita ada Puan Adila, kita ada Puan Emma, dan juga kita ada Cik Sak lah. So kalau you nak teruskan presentation, silakanlah. Sementara tu sebab kita pun tak nak, mungkin bos kami ada urusan lain. So nanti dia akan masuk kemudian nanti in between dalam presentation. So saya hand over kepada Puan Mandia, Cik Faris dengan Cik Faris lah. Okey, terima kasih Cik Azizul. Assalamualaikum, selamat sejahtera. So nama saya Mardia. Ada yang tak pernah jumpa saya lagi, ada yang saya tak pernah jumpa lagi. Dengan saya Fari Ikram daripada IPSB dan Cik Faris, kita punya partner. So kita nak bawakan satu teknologi update dan also update lah apa yang kita dah pernah buat sebelum ni, customer-customer kita yang kita pernah buat sebelum ni yang kita nak share.
So latar belakang kami sikit lah, kita memang banyak buat teknologi dan Cik Faris memang banyak buat untuk bahagian AR, VR dan sebagainya. In fact, kita pun ada, Faris pun ada studio AR, VR sendiri yang kita boleh guna pakai bila-bila masa. So memang dah available untuk diguna pakai. So in term of teknologi, kita memang dah ada fully equipped teknologi. So it's just kita nak tahu requirement daripada RTM. Tapi sebelum kita tahu requirement, mungkin kita boleh share sikit lah. Maybe Faris, boleh share sikit apa yang kita dah pernah buat before. Okay, terima kasih Madia. Assalamualaikum, nama saya Faris. Saya Creative Technology Director untuk company EDT, partner dengan Madia BSB lah in general. So fokus kita orang is mostly on content creation lah. Kami memang fokus on content creation untuk AR and VR. Jadi saya share screen Okay, boleh nampak Okay, boleh? Okay, boleh. Okay. Saya try present ni, kadang-kadang dia tak nampak. Masih nampak ke? Ke dia hitam? Okay Hitam. Klik Dia exit hitam full je. screen. Oh, then tak payahlah. Sekejap, dia Kita loading. tengok macam ni je lah. Sekejap Kita tengok macam ni okey je. Nampak? Macam ni je lah. Ni pun okay. Okay, kita start dengan showreel kita orang. So, untuk tunjukkan barisan kerja yang kita pernah buat lah. Selama 3 tahun kita orang baru start business ni. Boleh dengar sound Saya rasa you kena turn off your video kot. Dia macam heavy sikit your side. Okay. You punya own video you turn off. Okay. Boleh? Boleh. Tak jalan. Dia Tak ada audio, lagging sikit Faris. Mungkin Dia lagging. mungkin Faris just end call lepas tu rejoin balik. Atau you share this slide with me, I can just I yang sharekan the slide so you can present. Connection tu tak berapa ni sangat. Itulah Dapat? sekarang ni dia lagging. Dia lagging dia teruk. lagging Ah. Oh, lagging teruk. Okay, Mungkin just end call lepas tu rejoin balik. Okay, kita try again. Sekejap kita end call Nanti saya masuk boleh lah link ni. Sekejap Okay. Ini challenges dia online meeting ni kan. Internet. Kan? Kami dari buat training pun ada same problem juga. Yelah, especially ada time-time dia kan. Macam time ramai orang pakai. Kalau especially kalau siapa pakai Unify line, I perasan Unify line lah. Teruk. Maxis okey sikit. Ada yang orang pakai Maxis punya line. Okay. Unify line teruk, bukan Unify fiber je. Kan? Tapi majority semua memang Unify line. Kan? Maxis pun bukan tumpang Unify. Tumpang tapi last mile diorang pakai sendiri. Oh Dia macam booster lah kot. dia ada lain sikit. Macam kalau I borak dengan team Maxis kan, dia last mile tu dia lain. Tapi dia punya backbone still TM punya backbone. Kalau time backbone dia pun lain. Time memang totally separate from TM. Dia tak pakai any TM punya kabel. Dia buat cabling sendiri. Tapi pengguna time sikit pun. Tak ramai. Dengan dia reboot balik. Okay. Okay. Kita ubah tempat sini clear sikit. Okay, Alright. Okay, kita try again Kan reboot router ke apa tadi kan? Itu kalau tak jadi kita kena buat yang tu lah. Sekejap. Okay, try. Okay. Better. Way better. Better. Audio dia memang tak ada Oh, tak dengar? Tak ada. Dekat saya dengar. Mungkin share video lah ni kot. Tak apalah, nanti kita share video. Saya cerita je lah.
Okay, So okay. yang kita, klien kita involve macam Petronas, kita banyak buat oil and gas show diorang. Ni more on physical side lah. Ni pre-COVID. So pre-COVID kita banyak buat visualization untuk klien macam Petronas, game untuk diorang punya booth. So bila diorang travel pergi oil and gas show ni, team kita ikut diorang sekali lah untuk buat aktiviti-aktiviti ni. And fokus kita more on AR VR dengan touch display lah. Diorang ada banyak touch display. So benda-benda yang video yang diorang dah ada, kita nak jadikan interaktif. Kita letak dalam touch display diorang and then letak kat sini lah. Ini contoh AR kita buat untuk salah satu hotel kat Genting. Yang ini untuk property, not to say property lah, untuk hotel dia orang nak visualize dia orang punya bilik. So ada function untuk potential bookers nak tengok rupa bilik tu, dia buat macam tu, dia buat pakai AR. Yang ni untuk Petronas juga. Yang ni kita buat untuk Gardens Mall dengan Wheeling Art Gallery. So kalau siapa-siapa yang scan painting yang ada dekat situ, dia nampak animation in 3D. Ini Baskin Robbins kita buat. Yang ini baru menang FA Award last year untuk campaign, tapi bronze je lah. Yang ini untuk Sunway Mall. Kita buat untuk Apom, macam-macam lah. Ni face filter, kalau kat Instagram tu ada face filter kan, kita boleh buat juga. Ini untuk UP Ipin, kita buat activity colouring. So budak-budak lukis, dia akan keluar dekat animation kat dinding. So ada aktiviti untuk ni lah, budak-budak datang ke situ kan. Okay, tu most of this work is on ground lah, on ground punya work kan. Tapi ada banyak juga kerja AR VR yang kita apply, mostly untuk Petronas lah, banyak pakai kita orang punya servis. Okay. Untuk video nombor 2, kita ada juga nak tunjukkan ini basically kita sample proposal kita untuk berkaitan dengan virtual tours and virtual museum sebenarnya. So kita dah pernah buat case study untuk macam mana nak integrate AR dengan museum. So kalau macam ni, kita approach kita is lebih kepada dia dah ada physical space, tapi dia nak tahu lebih lanjut, dia boleh ambil information tu bawa ke dalam phone dia orang. So bila kita lalu phone dia kita boleh activatekan AR lah. So salah satu contoh yang kita nak tunjuk adalah yang ini. Kejap macam ni salah satu sample. Ni macam portal. So AR ni kita boleh buat macam ada pintu, kita boleh buat orang tu masuk dalam tu dan walk around this 3D portal ni lah. So ni salah satu case study yang kita buat. So dia boleh jalan masuk dalam tu lah basically. So ini apa punya marker? Dia tak pakai marker, dia basically dia detect lantai. Oh, Dia tak okay. payah marker. So ni markerless lah. Kita panggil markerless AR. So kita boleh buat benda-benda ni jugalah. Nanti kita boleh share lah apa Link-link ni lah. Link-link ni Okay. boleh tengok lah salah satu. Alright. Okay, ni lagi satu contoh kerja macam ni tadi tu contoh kalau kita ada physical space tapi kita nak tambah AR kan. So yang ini kalau katakan betul-betul virtual, yang ini kita tak release lagi, kita tengah buat untuk UOB. So so yang ini tengah ongoing ni sebenarnya. So dalam ni kita ada rendering of dia punya facility. Basically the whole building punya facility lah. So dia akan ada satu karakter ni, dia akan guide orang nak pergi ke mana. Lepas tu kita boleh tengok in 360. Dia macam ni, dia tanya, dia macam ada cerita sikit lah. Kan ada narrative sikit. So nak pergi ke mana, nak pergi tengok lobby. Lepas tu kalau katakan dia nak pergi tengok tempat exercise, kita bawa dia pergi ke gym. Kalau nak rasa lapar nak pergi cafeteria, kita bawa dia pergi cafeteria. So basically ni macam K60 punya experience lah. So objek-objek yang kita nampak kat situ, ada feature-feature yang kita nak highlight, kita boleh highlight juga. So bila orang klik, ada more information lah pasal benda-benda yang ada kat situ. So ni contoh lah. Kita tak boleh tunjuk semuanya lagi. Ini yang tengah ongoing lah, yang kita tengah buat sekarang ni. So ini untuk UOB.
Ni 3D rendering. So ni contoh kalau bangunan tu tak ada lagi ataupun kita nak buat macam betul-betul virtual environment yang tak ikut physicalnya design kan. So kita boleh ada freedom, creative freedom lah nak design museum ni macam mana. So kita boleh approach macam ni lah. Lagi satu kita ada buat untuk IEC. Ini pun tengah ongoing juga, event dia next month. So yang ini jenis lain sikit. Yang ni kita buat macam web platform, tapi ada macam all this little animation lah and interactivity. Ni kalau nak buat macam event lah kan. Tapi konsep dia sama je. Basically dia ada 360 view, and then kita ada hotspot untuk orang klik, and then bila orang klik tu dia boleh gerak kat tempat lain. Maknanya dia point to point navigation lah. Point to point. Tapi kita boleh buat fly through macam ni lah kalau kata nak intro tu kan. Basically kita render video. So sebelum orang masuk macam ni kita boleh buat fly through orang daripada luar masuk ke dalam. Video tu dah habis, kita tukar kepada yang interaktif ni kan. So orang tu rasa macam nampak dynamic sikit lah animation dia kan. Macam ni sesuai ni kan untuk buat museum ke apa ke. Indoor punya ni. Okay. So ni dua cara lah saya nampak untuk buat yang kira macam kita tak rely on physical punya structure lah. Artinya kita buat from scratch. Tapi untuk yang contoh kita ada physical punya, kita ada pakai Matterport juga. Matterport ni 3D scanner. So banyak yang kita pakai is for property developers lah. So kat sini saya refresh balik. So ni kita buat untuk Mulia Residence dekat Cyberjaya. Ada rumah 3 tingkat. So yang ni sama juga. Kita boleh bergerak dalam ni. Tapi dia berdasarkan actual setting. Artinya rumah ni dah siap kan. Ni rumah contoh dia. So kita pergi kat situ, kita scan 360. Lepas tu kita boleh jalan-jalan kat sini. Dia stitch lah. So kita boleh naik atas. Yang ini kalau kata nak buat VR pun boleh juga. So konten yang sama kita boleh, tu nampak rupa kamera dia. Lepas tu kalau katakan nak tengok overall, kita panggil dollhouse lah. Kita boleh tunjukkan mana kita nak pergi. Matterport punya kamera lah tu. Ni memang Matterport lah, kita pakai Matterport. So kita boleh label semua ni lah. Select floor, nak pergi tempat lain. Pergi tempat sini kan. Saya masuk balik. Lepas tu kalau katakan kita malas nak biar orang pilih, kita tekan play ni, dia buatkan macam fly through lah. Dia luar. Dia terus sendiri. Ni kalau katakan dekat show gallery tu dia ada TV kan, dia nak play loop animation lah, dia play benda ni lah. Biasa orang buat macam touch display, TV besar, dia biarkan macam ni, tapi bila orang datang nak interact, dia boleh interact lah sebab touch display kan. So senang, orang nak jual property pun senang nak bercerita. Okay, so basically ni 3 cara dia lah yang kita nampak macam mana kita nak buat virtual tour lah kan. Either benda tu tak ada lagi ataupun benda tu dah ada, kita buat 3D scan macam tadi pakai Matterport. Okay. Selain daripada tu, I boleh tunjuk kerja-kerja lain lah. Yang ini kita buat untuk yang Garden Small tadi tu. Ni AR. So AR ni dulu dia punya problem dia, selalu orang nak experience AR ni kena download app kan. Download app dulu, nak install lah apalah. So sekarang ni dah tak payah dah sebab kita dah boleh pakai either Instagram atau Facebook ataupun pakai web browser biasa pun kita dah boleh experience AR dah. So orang tak payah download app. So macam tadi tu, dia scan je QR code kat lantai, dia terus load AR tu. So senang lah. Lepas tu dekat sini juga kita boleh collect data, berapa banyak orang scan, berapa banyak orang record, berapa banyak orang share. Yang ini particularly kita pakai Instagram dengan Facebook. So bila orang letak benda ni dekat Facebook, dia macam promotion lah untuk orang lain. So dia boleh drive traffic juga, drive leads untuk orang datang ke sini kan. Okay.
Yang Okay, macam so okay. ya, nak tanya apa-apa? Yang Upin Ipin tadi tu you buat apa drawing? Oh, yang Upin Ipin. Yang itu kita sekejap, saya ada video dia tak ada dalam deck ni. Yang itu video dia okay, budak-budak tu akan duduk satu tempat. Kita akan kasih dia lukisan, basically macam outline drawing karakter Upin Ipin tu lah. Okay. Lepas tu budak tu akan lukis, lepas tu kita scan. Bila kita dah scan, colour yang dia lukis tu keluar dekat screen. Ni Okay, so basically kita pakai projection yang ini. So tu ada komputer, ada scanner, lepas tu ada projector yang project benda ni. Ni lukisan dia. So dekat setiap lukisan tu kita ada letak macam QR code kat tepi tu untuk scanner tu tahu ni karakter apa. So bila budak dah habis colour, so dia pergi kat brother ni. Lepas tu dia scan. So apa-apa yang dia colour tu semua keluar balik dekat screen tengah jalan. So benda tu behavior macam mana, real time atau macam mana? Real time lah. Kita yang ini kita pakai Unity. Oh, Unity, okay. Tapi maknanya karakter modeling tu kita kena buat sendiri lah apa tu semua kan? Yang itu kena buat siap-siap. Artinya walk cycle tu kita dah siap dah. So apa yang Unity tu buat, dia ambil lukisan orang ni, dia jadikan texture untuk animation tu. Dia auto transfer dia punya map kepada model ke macam mana? Dia buat macam tu. Ke kena ada operator nak masukkan ke apa ke? Tak ada, basically dia scan, dia akan masukkan dalam dia punya pool of texture tu. So dia akan texture yang paling latest dia akan spawn dekat scene. Oh, okay. Dia macam tu lah. Okay, so ni just kadang klien nak tahu macam mana kita buat kan. So kita ada dua cara lah buat AR ni. Satu pakai Unity, satu lagi Spark AR. Spark AR ni yang tak payah app. Basically kita guna Instagram dengan Facebook. Dia punya platform dia panggil Spark AR. So yang ini dua output lah kita nak buat untuk keluarkan AR. Lepas tu cara itu ada cost punya apa dah kan, macam Spark tu macam mana, much more cheaper than using Unity kita kena beli software lah. Dia ada pros and cons. Spark AR lagi murah, cuma kita kena hantar ke Facebook untuk approval. So macam ada certain content tu dia akan control lah, benda-benda macam berkaitan dengan rokok ke apa semua dia tak kasih. Tapi nak tunggu approval tu pun kita tak tahu berapa lama dia nak approve. So klien-klien kadang-kadang dia nak siap benda ni nak esok semua, kita tak ada lah. So kita nak kena tunggu. Yang usually berapa maximum kalau Facebook punya approval tu? Macam Google apa ni dah buat app untuk Apple apa semua lah. So kita selalu letak 5 hari lah, seminggu lah. Seminggu working days lah. So apa-apa hal, kalau katakan dia ada event ke nak launch date kan, kita kena hantar benda tu at least seminggu sebelum event day. Alright. So simple lah, artinya bila kita scan ni, I rasa kalau nak try boleh ni. Scan ni nanti dia load up Instagram. Pakai code reader biasa apa-apa lah. I pun try, I pun dah lama tak try. Sebab ni hari tu kita test dengan klien je. Pakai kamera je boleh kan? Kamera biasa je. Oh tak, dia been remove. Boleh tak tu? Dia dah remove. Sebab kita buat ni masa kita buat test hari tu. So dia kalau katakan kita tak publish untuk dia orang approve, untuk kita punya sendiri dia macam staging lah. Dia available for few days rasanya. So tapi dia memang buka terus kat Instagram lah. Dia memang I buka ni dia terus buka Instagram. Betul. Kalau by right boleh buat online jugalah. AR ni kan. So, betul. Tak perlu on apa location pun. Betul. So macam contoh kalau kata kita ada virtual tour tu, artinya ada link lah. Macam ni QR code, dia scan, dia tengok benda ni kat laptop.
Tapi dia guna phone dia scan. Lepas tu contoh artifact tu keluar kat atas meja dia kan. So boleh apply lah. Possible tak contohnya kalau kita buat macam virtual tour tu kan, pergi places tu, and then dia ada that particular radio kan. Bila klik kat radio tu dia pergi macam ni, kita boleh godek-godek radio tu, play around with the radio. Possible. Boleh. Kita boleh programkan hotspot lah dekat radio tu, macam nak turn on ke, nak tune ke, ada bunyi sound effect. Boleh je. Tapi dia maknanya dia boleh pusing-pusing radio, main-main radio tu. Boleh. Guna phone lah. Basically guna jari, rotate lah benda tu. Nak besarkan, kecilkan, semua boleh. Tapi ini semua untuk all platform lah kan? Doesn't mean phone saja kan? Can be access through web saja biasa kan? Yang ini, AR ni is for phone lah. Sebab kalau laptop susah pula AR kan, nak kena angkut. Lepas tu dia tak boleh touch kan? Laptop tak boleh touch. So susah sikit kan? Okay. So apa yang kita buat is that dia ada primary display, laptop jadi virtual tour tu, phone secondary display kita panggil. Secondary display ni kita scan, kita nampak AR lalu phone kita. Tapi virtual tour tu kat laptop. Dia work in tandem lah, maknanya dia kena ada laptop. Itulah. So ni contoh lah proposal kita orang. So macam ni Hang Tuah punya Hang Tuah punya gold plate tu, kita boleh try animate dia. So bila orang scan AR kat situ, ada nampak macam mata dia klik-klik kan. Keluar animation lah, nampak interaktif sikit lah kan. Macam ni kan. Kita buat animation lah. So nampak interaktif sikit. Ini contoh lah. Boleh. So benda ni kita akan host dekat server je. Kalau katakan ini konten yang sama, kita boleh letak on location. AR ni juga kita boleh letak dekat virtual tour juga. Sebab basically semua benda kita dah host dekat server. So asalkan QR code tu sama, dia boleh access lah. Cuma yang ini dia punya marker is painting ni lah. Dia kena aim kat painting. Itulah beza kan. Kalau dalam virtual tour tu pun ada painting tu juga, then sama je. Dia boleh still baca juga. So kita buat satu website untuk hostkan ni, benda QR code ni. So nanti dia akan guna phone dia untuk scan dia punya PC. Dan akan keluarlah AR tu. Betul. So ni untuk Hang Tuah sama lah. Yang ini ada satu dekat ni sebenarnya dekat Museum Negara punya proposal. Dekat atas tu ada Sdn Berinta punya diorama. So apa kita nak buat, kita bila dia scan, nanti nampak kita ambil balik animation yang video clip yang time Tengku Abdul Rahman tengah deklarasi merdeka tu, kita play dekat phone dia. So orang dapat experience macam 360 lah. Ini dah buat ke? Ini proposal je. Proposal je? Tengah menunggu lagi ni. Tapi boleh proposal dah submit kepada museum? Yang ni dah submit dah. Ini yang kita nak buat tu kan. Ni Museum Negara. Okay. Itulah dia. Tak apa, konten lain. Kita baru nak fikir. Itu yang tanya tadi, dah keluar SST ke apa ke? Belum lagi. Dia orang pun tengah menunggu lagi tu. Okey. So sempat lagi nak potong. Apa dia? 3D learning maksudnya? Yang tadi tu. Kita tak buat 3D sangat. Basically kita ambil input daripada video-video yang kita dapat kumpul. Kita design dia dalam 360 video. So mungkin ada 3D, mungkin tak ada. Tapi basically kita create macam spherical punya 360 video lah. Kita kena buat surgery dekat video tu sikit. So orang tengok mana-mana pun dia rasa macam dia dalam stadium Merdeka lah. Yang asalnya depan ni je, yang tepi-tepi tu kita replicate balik lah. Crowd tu semua kan. So yang ini pun sama juga, macam lukisan-lukisan dalam gua ni, bila kita scan, lukisan tu mungkin binatang-binatang ni semua boleh animate, dia bergerak kan. So kita buat macam tu lah.
Ni macam tadilah kadang-kadang bila nak tunjukkan tembikar ni, kita orang tak boleh sentuh ataupun tembikar ni dah pecah sebenarnya kan. So kita nak tunjukkan the full form, artinya rupa dia kalau tak pecah rupa dia macam mana. Kita tunjuk lalu AR. So ada function lah kat situ. So orang boleh tengok in different angle lah tembikar tu kan. Rupa dia sebenarnya macam mana. Macam mana? So yang ini apa-apa diorama pun kita boleh try animate lah. Kita basically kalau katakan diorama tu dah cukup cantik, apa yang kita buat is kita tambah effect je lah, nak letak dia bercakap ke, ada sound effect ke. Benda ni dari dulu sampai sekarang masih ada. Diorama ni Zaman aku sekolah rendah lagi masih ada lagi benda ni. Patung ni pun sama je. Dia lap rambut ke, kasi bersih kan. So macam ni ada lokomotif, ada train kan. So kita boleh animate lah komponen train tu tengah bergerak. Ni contoh application AR lah. Ni semua AR. So macam ni ada boat, Portugis ni boat. Kita buat lah dia tengah berlayar kan. Ada bunyi, ada angin, ada nampak burung terbang. So something interesting lah. Budak-budak pun suka, interested lah nak tengok benda ni kan. So projek untuk museum ni you buat macam mana? Total semua AR punya experience dekat semua exhibit je lah? Dia basically dia ada dah tempat yang dia dah define nak buatkan AR. Okay. So tu for dalam dia punya spec lah. So kita basically deliver apa yang dia nak lah. Alright. So ni kelebihan AR ni. Untuk time-time macam ni orang tak nak ada touch display kan, buat foto apa semua. So kita kalau guna AR, dia orang guna phone masing-masing lah. So dia tak sentuh benda-benda lain lah. Lepas tu maintenance pun senang sikit kan. Ni lagi satu idea tambahan kita orang letak is audio guide, pembantu Maya ni. So bila dia pergi kat setiap tempat tu, ada QR code untuk dia load audio byte untuk explain pasal apa yang dia tengah tengok tu. Tu artinya dia dapat immersive sikit experience lah. Dia tahulah apa dia tengok tu kan. Museum target dia nak buat bila ni? Start? Dia kata end of this year sebenarnya. Tapi tak dengar cerita lagi. Senyap je lah. Masih senyap lagi. Mungkin juga tak dapat, kita tak tahu. Dia itu lah yang kita ada sekarang ni. Ada satu pembantu Maya yang you pernah tunjuk kat I, Faris, tu yang macam you boleh buat karakter. Kita boleh, let's say lah kita nak buat iconic karakter RTM. Contoh ada lelaki, contoh Tan Sri Priamdi contoh lah. Karakter macam tu, atau lelaki dengan perempuan. Kita nak buat special karakter yang melambangkan RTM. Pun Faris boleh buat. Boleh. So yang itu kita fall under virtual character. So salah satu benda yang kita tengah buat sekarang ni is kita design macam selalu orang letak mascot ataupun kita design satu karakter ni. Karakter ni pun dia akan ada dia punya Instagram page dia, Facebook page dia, so orang boleh follow. Lepas tu dia boleh buat live session, dia boleh berbual dengan orang, audience semua, sebab kita ada motion capture suit. Bila orang pakai motion capture suit ni, dia boleh berlakon jadi karakter tu lah. So kita boleh buat live show dengan orang tu through live streaming. Pernah buat tak yang apply teknologi AI? Maknanya apa yang kita tanya tu dia boleh feedback macam Siri lah kan? So far tu tak ada lagi sebab kita orang ada isu dengan bahasa Malaysia ni banyak sangat lenggok dia. So AI susah tangkap sikit. So dia orang sekarang ni still tengah capture all this data lah. Sebab cara orang Melayu cakap lain, India cakap lain, Cina cakap lain kan. So dia susah sikit nak banyak pool of data untuk dijadikan AI tu, dia besar sikit. Tapi kalau chatting boleh. Kalau chatting dah boleh dah. Betul. Teks tu dia laju sikit. Kalau dia voice dia masih belum sampai lagi lah. Ada presentation lain ke Cik Faris? Tak ada, tu je. Okey, tim lain ada apa-apa nak tanya? Agaknya kalau macam untuk museum tu, untuk museum punya package tu, dia pilih hotspot benda semua tu kan, kos untuk buat tu berapa sebenarnya? Agak-agak anggaran?
Anggaran kita macam dia range dia besar, antara dia tak lari floor price around 100 plus lah. Itu floor price. Dia punya variable dia dekat berapa banyak area kita kena buat in 3D, berapa banyak hotspot kita kena buat. Kalau ada video shooting untuk jadikan macam tadi kita buat untuk UOB tu, ada karakter tu pun kita kena animate, kena design. So benda tu variable lah. Kalau macam satu hotspot tu agaknya roughly berapa? I tak pernah kira macam tu lagi. Tapi basically dia ikut scene lah. Biasa kita ikut scene, berapa banyak hotspot tu lebih kurang ikut, kalau tak berat dalam maksimum 10 hotspot lah satu scene. Tapi memang susah sikit nak kena tengok spec dulu baru kita senang nak gauge. Okay. Mungkin kita boleh try tengok requirement daripada RTM juga. So from that requirement nanti kita akan try bagi the price lah roughly untuk buat market survey ni kan. Ada tak yang you pernah mungkin buat lah? Sebab setting mungkin the same setting, tapi dia punya audience range age yang berlainan. Contohnya kita orang our finding lah, kita orang dapat tahu mungkin yang nak lawat virtual museum RTM ni ada generasi umur yang berlainan. Mungkin ada yang veteran punya orang group, and then it's a middle age punya group, and then ada yang kanak-kanak. Have you done it before? Macam this same range. Same setting tapi dia bila selection tu dia boleh pergi narrow down tu pada this age group ni. Okay. Yang itu kita orang untuk as wide daripada budak sampai orang tua tak pernah lagi. Tapi apa approach yang kita orang buat is kita tahu ada benda yang basic lah yang semua generation boleh access. Tapi based on each target audience dia ada something extra lah. Kalau contoh kalau ada segmen untuk kanak-kanak tu mungkin ada game yang kita create untuk budak-budak kat satu tempat. Tapi untuk yang umur-umur macam kita yang tech savvy mungkin kita ada AR VR dia letak satu tempat. Tapi by baseline website tu semua orang boleh access. So kita kategorikan macam tu lah. Artinya dia ada segmen dia and dia punya target tertentu lah according to that content yang kita nak push. Macam museum tu agak wide tu sebenarnya, museum negara lah sebenarnya. Sebab saya rasa faham jugalah. Macam mungkin Cik Azizul nak macam contoh kamera, budak-budak tak nak tahu detail pasal kamera kan, tapi mungkin dia nak play around with the camera. Gitu lah. Betul. So mungkin kita kena create 2-3 link yang berbeza je lah untuk beritahu okay this age group masuk dekat sini. This age group masuk sini. So interface dia akan ikut age group ni jugalah. Interface and also the information yang kita akan deliver atau share. Betul. Mungkin ada sub-segment yang fokus untuk budak-budak sahaja ke, kalau rasa macam budak-budaknya audience tu besar. So kita boleh buat macam subdomain lah untuk budak-budak kita kasih dia nama kan. Yes, itu memang possible untuk buat. RTM Kids Club ke kan. So apa-apa aktiviti kita semua letak dalam tu. Sama juga approach macam tengah buat untuk Finas ni pun dia ada aktiviti yang untuk orang dewasa sikit, ada yang untuk budak-budak sikit. Tapi tu physical lah, tapi dia ada for both lah kan. Yang Metapod tadi tu yang you buat apa benda semua tu kan. Roughly berapa lama untuk develop, ambil gambar, then the process of teaching apa semua tu? Metapod dia laju sikit. Sebab yang lama kita nak set up kawasan tu jadi cantik. Metapod ni dia low light dia lemah sikit. So kita kena make sure lampu semua okey. Kalau ada natural light dia masuk. So shooting biasa kita akan letak macam satu hari untuk recce. Mungkin lepas recce tu ada benda nak betulkan, lampu ada tak on lah, ada hari tu macam ada certain part tu macam ada terpatah sikit nak kena betulkan. So dia set up lah tempat tu. And then shooting, kalau katakan shooting ni macam rumah tadi tu, dia 6 jam untuk shoot. Itu 4 tingkat punya rumah dalam 6 jam untuk habis. Artinya dia every part of the floor kita shoot. Nak compile tu basically dia ambil maksimum 24 jam sebab semua benda tu dia run on cloud. Dia stitching dia semua, dia dah ada server dia sendiri.
So around 24 hours kita boleh dapat first preview. Lepas tu selalu klien akan cakap lah, oh ada satu part ni gelap sikit, kita boleh buat post production sikit, naikkan brightness, ada benda nak kena tukar sikit, dia punya annotation, dia punya hotspot. Itu mungkin itu terpulang lah, artinya ada banyak changes, mungkin ada 2-3 hari lagi lah kita tambah kat situ. Okay. Yang lain ada nak tanya? Tisha, Sekarang ni Rosman. RTM belum ada approach mana yang nak guna lagi lah untuk virtual museum ni. Belum ada, tak tahu lagi nak approach yang mana satu lagi lah. Tak tahu nak approach yang mana satu lah. Kita nak tengok yang teknologi yang available ada kat market je lah, especially dalam Malaysia lah. Kalau kita nak ambil luar, takutkan nanti benda tu tak ada, susah pula lah support dan semua kan. So kita tengok a few option lah, tengok apa yang ada di market sekarang, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dari segi timeline pula macam mana ya, kalau maksudnya bila nak start buat ke ataupun nak ni lah untuk proses ni? Cik Rosman ada, Cik Rosman? Tadi kalau macam kita biasanya proses untuk daripada segi modul, untuk modul apa build up balik semula dia punya karakter apa semua bagai tu, sampai ke end proses tu berapa lama dia punya jangkaan dia. Kita bagi yang rapi yang biasa buat lah, bukan kata yang sampai detail sangat, yang tak heavy lah. Kalau macam project duration kita orang, memang kita set floor at 3 bulan punya production lah. So sebulan pertama tu pre-production, jadi kita tahu semua nak lukis diagram apa semua, plan out the whole area kan. Lepas tu the second month is development, third month is deployment dengan debugging lah, nak buat testing apa semua, nak stress test apa semua, is the final month lah. Tapi itu masih lagi bergantung kepada amount of kerja lah yang involve dalam sebulan tu especially kan. And then tengok juga scope RTM macam mana. So mungkin ada RTM nak, strategi RTM nak release certain tempat tu ikut bulan. So macam 2 bulan 3, so this, and then 3-4 ada yang lain. Ikut fasa pun boleh juga kita buat macam tu. Kalau ikut season? Boleh ikut pulang. Season. Musim. Macam ikut musim. Pada saya tahun tu kan, awal tahun. Boleh. Ikut perayaan ke, ikut apa ke. Boleh. Ikut any event lah. Okay. Saya dah terfikir, ingat musim sejuk. Sejuk kan. Musim sejuk pun boleh juga kan. Lagi boleh ke? sakura turun. Gua idea tu. Faham. And then ulang tahun RTM kan. Yes. Betul. Lepas tu broadcast punya World Day lah, apalah. Hari radio day. So tu good idea juga. At least macam tak lah. payahlah buat semua serentak. Mungkin kita buat phase, so that macam user macam kita encourage untuk masuk setiap datang lagi 2-3 bulan ada je benda-benda baru yang RTM nak promote. Orang still boleh tengok yang Akib yang lama-lama punya campaign. Tapi bila baru, campaign kita bulan ni pasal bulan kemerdekaan. So semua berkaitan RTM, apa yang RTM dah buat, sebagainya. So banyak topik kita boleh buat. RTM banyak, Akib banyak betul, konten-konten lama semua kan. Dia boleh gabungkan barang-barang and also benda-benda experience yang kita pun tak tahu yang RTM dah pernah buat. So hari itu saya baru nampak siapa yang share pasal dekat Facebook yang dia ada release RTM punya perasmian TV warna. TV warna RTM tahun masa tu Tun Hussein On ke? Semalam saya pun nampak. Tun Hussein On kan yang rasmi kan? Tun Hussein On dengan Muhammad Rahmat. Saya baru je nampak masa semalam. So macam ini bagus ni kan kalau nak buat. Dia tekan
tukar colour. Betul. Saya Hmm. betul tengok benda yang sama. So Oh, tu pun saya tak pernah tengok tu. Tu lah, menarik tu. Nak YouTube ada. Ada. Kat Facebook. Okay, kalau Boleh tengok. macam scene-scene macam tu kan, Hmm. you all boleh macam buat dramatization balik ke dalam bentuk 3D benda tu? Bagi macam orang tu dia ada dekat dalam stage benda macam tu. Boleh ke? Macam Tapi macam nak actual lah. Macam Not- konsep Tunku Abdul Rahman tadi kot. Macam konsep tu Qadir Rahman tu lah. Betul. Benda tu boleh buat tapi dia bergantung kepada resource yang kita ada lah. So banyak lagi information kita dapat, lagi clear lah kita dapat. Footage yang ada. Footage lah. Footage tu ada lah. Dan boleh lah kita recreate balik kan scene tu. Sebab saya tengok footage tu pun yang high definition juga tu. High quality. Kita macam hari tu kita fikir sebab baru Merdeka tu kan. Kita fikir macam nak buat VR experience Hari Merdeka. Artinya kita jadi macam salah seorang orang nak jalan ke Sdn Merdeka tu, dia pakai headset tu. Dia macam betul-betul masuk Sdn Merdeka, dia masuk dalam gerbang tu, dia keluar tiba nampak Sdn Merdeka, lepas tu dia kena tunggu untuk Qadir Rahman naik, dengar lagu Negaraku ke kan. So kita simulate the whole Merdeka Day punya scene tu kan. Tapi pakai VR lah. Yang itu kita orang tengah fikir-fikir kan nak buat macam mana. Boleh juga kalau katakan nak buat parking dalam this whole project kan. Faris, tunjuklah yang you buat dengan IM tu yang virtual, yang outer space ada bendera Malaysia tu. Tu boleh. Itu yang projek kita tu rasa buat. baru. Itu kita orang buat totally pakai Unreal Engine. Sama macam yang korang punya Merdeka itu tu kan. Nampak Ini dah macam avatar dia orang buat dah. So yang ini kita pakai mocap suit untuk pelakon tu. Yang ni semua pakai Unreal Engine lah. Ini pakai mocap lah kan? Pakai mocap. Siapa yang dalam pakai mocap suit tu? Kita orang punya staff juga. Okay. Nanti bagi link jugalah yang ni kan. So boleh dengar dia punya Boleh. sound apa semua kan. Dia kena dengar dengan sound sekali. Ni macam post apocalyptic punya scene aja ni. So dia ni dah lama tinggalkan bumi, so dia nak discover balik apa history pasal Malaysia kan. So datang balik, tengok balik semua benda ni kan. Itulah. Tu. Idea tu lah. Karakter terkenal lah. Betul lah. Tu baru post kita keluar 21 hari lepas. kita keluar trailer dulu. Hopefully nanti dapat funding ke apa, tengok macam mana. InsyaAllah, amin. Okay. So itulah idea macam-macam boleh buat kan. Dia macam-macam boleh buat. Itulah nak kena tahu mana satu nak buat kan. Okay. Alright. Kita ada siapa lagi yang nak bertanya ke apa ke? Kalau macam hari ni kita macam ada sesi share knowledge lah kan daripada vendor, lepas tu dan kalau kita ada yang detail keperluan yang cakap dah finalize lah, then baru kita akan bincang balik secara khusus lah dengan vendor-vendor yang kita ada kan, insyaAllah. Ini macam kita nak dapatkan rough idea apa yang kita boleh buat, apa yang batasan-batasan yang kita ada kan, yang kita tak boleh pergi jauh, then dia lah. Kalau katakan yang macam untuk buat market survey tu, just bagi tahu kami apa yang kita nak kena cover. Betul. Kan? So nanti kita try buat calculation tu lah. Kaji selidik ni kan. Yang macam tu lah karakter ke ataupun space untuk tukar dia punya environment tu apa semua tu, dan 3D modeling tu kan. Kita tengok nak buat VR ke AR ke ataupun dekat situ nanti kita tengok lah macam mana kita nak
fitkan dengan bajet yang ada lah. Baik. Nak tanya juga, kalau macam AR gaming, you pernah buat ke? Tim? AR game Kan ada setengah game AR, ada sedikit AR game ni, mungkin kita nak attract yang audience yang kanak-kanak lah, children lah, simple game saja lah kan. Kita ada buat satu game macam dia macam Flappy Bird punya style lah. Kita panggil benda ni macam casual game. Game yang orang tengok sekali dia tahu macam nak main dah kan. Angry Bird punya tu lah. Macam style macam tu simple. Kalau AR game kita tak ada spesifik lagi so far, tapi yang tadi tu macam Flappy Bird tu dia consider AR lah, tapi dia main dia kena control guna muka dia. Dia buka mulut untuk lompat. So dia buat benda-benda kelakar sikit, buka-buka mulut, benda tu lompat lah. Yang itu simple game lah, orang tengok orang tahu nak buat. So kita punya instruction. Itu macam kat TikTok banyak kan yang macam ambil sampul raya lah macam tu kan. Yes. Lagi satu kalau kata ni benda yang kita tak pernah buat lagi lah, tak basically kalau kata ada AR game ni maybe atas meja dia orang tiba ada pop up benda kan. So kita boleh main game tembak ke, tu pun boleh juga. Cuma kita tak pernah ada projek yang nak pakai macam tu lah. So game design ni kita approach macam tu je lah, casual game lah. Okay. Ada apa-apa lain nak tanya? Kalau tak ada, saya buat penutup lah. Okay, Cik Rosman okey Isyak? So far okey, insyaAllah. Okay. So, thank you very much untuk pihak tuan-tuan dan puan yang hadir dalam mesyuarat ni. Sebenarnya kita nak discussion je lah, santai apa benda semua lah kan. Nak tengok apa yang available teknologi yang ada kat sana yang mungkin kita boleh apply lah. Thank you for your time apa benda semua and then your presentation lah. Kami hargainya lah. Mungkin nanti kalau apa nanti seterusnya kita akan follow up ke apa benda semua, nanti kita tengoklah follow through berdasarkan keperluan. Dari pihak Reka Bentuk, terima kasih banyak-banyak. Saya pun audio sebelah kau je Isyak. Okay. Kenal suara dia orang tu. Terima kasih banyaklah atas knowledge ni. InsyaAllah kami akan bagi feedback lah apa-apa keperluan untuk kajian harga pasaran lah kita panggil kan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. So, kita jumpa lagi lah. Alright. Boleh, nanti saya email all the ni. Link nanti link tadi tu Link. Ya. Pergi sini link. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.